tak berubah. Mana tak berubah? Dah berubah banyak tau. Kenapa ajak saya makan di sini? Inilah yang saya nak cerita. Masa saya ambil short course di Manchester dulu, saya ada sertai satu klub ni tau. Tahu tak klub apa? Klub bola ke? Bukanlah. Klub Eco. Best sangat. Macam-macam yang saya belajar dari situ dan macam-macam aktiviti yang saya buat. Jadi sebab itulah saya ajak awak makan dekat sini sebab saya rasa tempat ni sesuai untuk ceritakan tentang minat baru saya. Hey Johnson, kau minum apa? Macam biasa je. Oh, okey bro, boleh. Wow. Awak artis sekarang? Awak ingat awak seorang je ke glamour? Taklah. Itu waiter kedai ni kawan saya. Kadang-kadang dia minta tips dekorasi DIY dari saya. Serius? Awak buat DIY? Ya. Oh, inovasi hijau ni? Ya. Ini makma baru saya. Baru je siap. Saya sekarang tengah cari asisten ni. Boleh tak saya jadi asisten awak? Boleh. Tapi ada yuran. Yuran? Mahal ke? Yuran dia belanja makan di sini. Lama tak jumpa, Johnson. Tapi lawak awak masih tak kelakar. Banyak dah negara yang saya pergi untuk memberi ceramah pasal tips-tips DIY ini. Sekarang ni, saya tengah sibuk mantapkan skill DIY saya. Itu pasal saya tengah cari pembantu. Kebetulan pula, awak suka nak jaga alam sekitar. Bak orang putih kata, perfect combination. Semangatnya! Tapi kenapa kita kena semangat dekat belakang lorong kafe ni? Oh, lupa bagi tahu. Nasib baik kayu pallet ni hampir sama saiz. Kita boleh menjadikan dia sesuatu yang wow. Pallet ni? Wow. Pallet ni boleh jadi perabot DIY? Awak kan ahli klub Eco. Benda-benda macam ini boleh kita semulakan jadikan sesuatu yang wow. Kan? betul. Betul. Ya. Okey. Jadi, apa kata Ju tolong saya ambil ke kereta saya? Awak tahu tak saya tengah pakai kasut tinggi? Bolehlah. Ini berat tau. Jom. Johnson? Saya bangga awak maju sampai macam ni. Selepas kita dah siap projek DIY kita, lagi awak bangga. Ya ke? Okey, jom kita mulakan. Nanti dulu. Kenapa? Sebelum kita mula, kita kena pastikan dulu keselamatan kita. Itu langkah yang paling asas sekali dalam kerja-kerja pertukangan apa jua pun. Betul tu Johnson. Lagipun kita jumpa pallet ni dekat belakang bangunan kan? Jadi mesti ada kerosakan sedikit. Betul. Lagi... Saya tahu. Kita kena baiki pallet ni dengan pallet-pallet yang lain. Wah, belum saya ajar lagi, sudah pandai. Sebelum itu, kita kena periksa betul-betul dan pastikan tak ada paku-paku yang bahaya. Kita kena cabut paku itu. Oh, itu saya tak terfikir pula. Lagi satu, periksa selumba yang ada pada kayu ini. Kalau tidak, terkena tangan, pedih. Nasib baik awak beritahu. Kalau tak, terguris tangan saya ni. Habis awak nanti. Okey, boleh kita mulakan? Jom. Sebelum itu, bahan-bahan ini perlu disediakan untuk projek ini. Glove tangan, kertas pasir,
shellac dan berus, engsel, gerudi elektrik dan roda meja. Johnson, saya dah sedia. Saya pun. Jom kita mula. Jom. Baiklah, langkah pertama. Oh, hampir terlupa. Kita pakai sarung tangan dulu. Oh ya, betul. Ini adalah salah satu langkah keselamatan. Kita akan mengeluarkan paku ni menggunakan penukul. Kita akan menukul dia sebab paku ni terbalik, jadi dia boleh keluar dari bawah. Baiklah, sekarang kita akan cabutkan dia menggunakan bahagian ini dari atas. Baiklah, tapi kita kena pusingkan pallet ni dulu, betul? Betul. Okey, baik. Itu dia. Tengok. Macam mana cara dia, Johnson? Sekarang senang saja menggunakan bahagian ini. Okey, masukkan kepala. Tarik saja. Dah keluar. Tadi saya nampak ni, tengok. Ada bahagian yang sudah patah kan? Oh, yang ni yang dah patah dan sengit. Okey. Ya, Apa betul. yang kita harus buat dengan ini? Okey, yang ini senang saja. Kita buangkan bahagian ini. Kemudian kita ambil papan yang elok dari pallet yang lain. Macam yang itu. Jadi, maksud awak kita ganti sahaja dari pallet yang lain dan kita ganti ke pallet yang ini. Betul. Sebab papan ini masih elok kan? Kita akan membuangkan kayu ini dengan menggunakan linggis. Baiklah. Banyaknya paku yang ni. Oh, ni ada banyak paku. Macam ni ya, Johnson. Wah, cantik. Kita akan menggunakan paku ni. Baiklah, saya nak cuba untuk ni. Okey. Wah, profesionalnya. Selepas itu, untuk membuangkan selumbar ini, kita menggunakan pengikis kayu. Pengikis kayu. Saya tunjukkan macam ni. Oh, macam tu. Saya nak cuba boleh? Boleh. Oh, senang saja. Senang. Tengok, selumbar-selumbar ni semua dah keluar. Dia dah jadi lebih halus dan licin. Macam ni bagus, Ju. Kamu buat semualah. Semua? Ya ke? Okey, saya cuba. Sementara kita menunggu projek utama kita siap, saya akan tunjukkan anda semua satu projek mini yang istimewa. Mini planter. Mini planter ini boleh digunakan untuk menanam herba atau sayur-sayuran yang boleh diletakkan di dalam dapur untuk kegunaan harian anda. Kita perlukan botol plastik, kotak cardboard, plaster Paris, cat aerosol, gunting, span dan air. Mula-mula, kita perlukan kad cardboard ini untuk ditandakan menjadi acuan kepada mini planter kita. Selepas ditandakan, kita akan memotongkannya. Setelah memotong cardboard tadi, beginilah rupanya. Jadi selepas ini kita akan melekatkannya. Inilah hasilnya. Selepas itu, kita akan menggunakan botol yang dipenuhi air, letakkannya di tengah-tengah sebagai penanda.
campurkan plaster of Paris ni dengan air. Nisbah dia 3:1. Untuk campurkan dia, tuangkan perlahan-lahan ke dalam air. Kemudian, gaulkan dia. Apabila kita menggaulkan plaster of Paris dengan air, pastikan buih-buih dia naik ke atas. Kita akan tuangkannya ke dalam acuan kita tadi. Pastikan botol ni di tengah-tengah tau. Kalau tidak, sengit nanti. Kita kena tunggu 10 minit sehingga plaster ni keras. Botol ini perlulah ditanggalkan. Tapi sebelum itu, kita buangkan airnya dulu. Kemudiannya, untuk menanggalkan botol ni, ada satu tips. Kita remukkan botol ini. Jadi, kita remukkan dia dulu. Macam ini. Baru senang nak tanggalkan. Tengok. Tapi nampak susah juga. Kemudiannya, kita tanggalkan juga kotak ini. Inilah yang kita mahu. Acuan plaster ini saja. Kemudiannya, jika perlu, kita akan menebukkan lubang. Kenapa lubang perlu ditebuk? Kerana jika anda menanam pokok di dalamnya, air boleh mengalir. Planter ini, kalau nak nampak cantik dan kemas, kita kikiskannya sedikit. Nak lagi cantik? Boleh. Kita akan catkan dia. Kotak ni untuk spray. Letak ni di dalam. Nak lagi cantik? Boleh. Kita guna ini. Lepas itu, kita cat macam ini. Cantik? Mudah kan projek ini? Bolehlah cuba nanti. Apa lagi? Kita masukkan pokok yang kita nak di ruang tengah-tengah ni dan dah siap. Tengok Johnson, saya dah giris semuanya. Wah, baguslah. Baiklah, langkah seterusnya, kita akan mengusap permukaan kayu ni dengan menggunakan kertas pasir. Oh, kenapa kita kena buat macam tu ya? Oh, supaya permukaan dia licin dan lembut. Kertas pasir ni ada 2 tips dia. Baiklah. Okey, tips pertama ialah menggunakan blok kayu. Okey, blok kayu ini supaya kita boleh mendapatkan permukaan yang rata. Yang rata. Ya. Betul, pandai. Okey, tips nombor 2, kita mengusap mengikut aliran permukaan kayu ni. Tengok ni, dia ada satu aliran macam tu kan? Kenapa kena ikut aliran dia ya? Ini adalah supaya kita mengurangkan selumbar. Yes. Elakkan daripada menghasilkan lagi selumbar. Ya, betul. Baiklah. Tunjuk saya macam mana nak buat. Macam ni, tengok. Satu arah. Macam tu saja. Satu arah. Ya. Senang saja. Bagi saya cuba. Boleh. Macam ni saya boleh buat semualah, Johnson. Buat semua? Ya. Wah, bagus. Lembut macam kulit saya lah. Saya rasa ini lebih lembut. Ish. Baiklah, langkah seterusnya kita akan shellac-kan papan ini. Shellac. Okey, jom. Beginilah caranya kita nak shellac-kan dia. Cantik. Untuk cat ni, saya ada satu tips juga. Apa dia tips dia? Okey. Tolong saya pegang ni. Baik. Menggunakan getah. Okey. Okey, saya pasang di atas macam tu. Apa kegunaan dia, Johnson?
Tengok, dengan menggunakan getah ni, bila kita buat shellac, dia tak meleleh merata-rata dan juga rapi kat sini. Tengok. Faham? Okey, macam tu senang je. Okey. Johnson, awak bagi saya buat je lah. Saya buat seorang-seorang. Tak payah buat berdua. Sebab saya suka mengecat ni. Bagus. Mengecat juga mengikut arus dia. Okey, palet kita dah pun kering. Wah, bagus. Cantik kan? Okay. Warna dia pun cantik. Baiklah. Langkah seterusnya, kita akan melekapkan kedua-dua palet ini. Oh, bagaimana kita nak cantumkan palet ni? Dengan menggunakan engsel. Baiklah, saya ada skru. Oh, bagus. Baiklah. Baiklah. Jadi Ju, Ya. engsel ni ada 4 penjuru. Jadi sini 2, nanti bawah Dan lagi di bawah ada lagi 2. Baiklah, apa yang proses seterusnya? Langkah akhir. Kita akan pasangkan roda ini. Oh, jadi senanglah kita nak bawa meja ni ke mana-mana kan? Betul. Kalau tidak, bila Ju seorang, berat tau. Hai semua, sebelum kita sambung ke projek meja palet kami, saya nak bagi tahu sedikit tips eco hijau. Asingkan sampah anda. Bahan organik dalam satu beg dan bahan yang tidak organik dalam satu beg. Ini supaya sampah-sampah yang boleh dikitar semula tidak membazir begitu sahaja. Dan bahan-bahan yang boleh dikitar semula adalah seperti plastik, kaca, tin aluminium, tin keluli dan juga kertas. Dengan pengasingan ini, maka lebih lancarlah proses kitar semula dan juga lebih mudah untuk kita memelihara alam sekitar. Okey, mari kita kembali ke projek utama kita. Jadi, bagaimana Ju? Seronok tak ber-DIY hari ini? Mestilah seronok. Tapi saya rasa tak puas. Saya nak buat lagi dan lagi banyak perabot DIY. Ada lagi. Oh, awak buat ni cantiknya. Yang ni dan banyak lagi projek-projek DIY dalam episod yang akan datang. Jadi, teruskan bersama kami untuk pelbagai lagi tips DIY dan yang paling penting, sama-sama kita pelihara keharmonian alam sekitar kita. Jumpa lagi semua hanya di dalam Inovasi Hijau. Cepatlah Johnson. Lari-lari. Kalau saya nak semua boleh? Boleh. Lagi bagus macam tu kan? Kalau saya nak tingkap lama ni boleh juga? Ambil lah. Tingkap yang dah rosak tu kenapa? Johnson? Oh, ya. Itulah untungnya kita tolong jiran pindah barang. Kita akan gerudi. Kalau silap gerudi ni, sayang buku-buku ni. Ada tak langkah yang betul nak gerudi?
Woo!